Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para penuntun kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, menunggu waktu iftar ini, kita duduk sedikit dalam tazkiyah Ramadan. Kalau sebelah pagi kita duduk dalam madrasah Ramadan, sebelah petang kita duduk dalam tazkiyah Ramadan. Tazkiyah bermakna penyucian. Kita mendengar sesuatu yang boleh membina semula, menyuci semula. Cuci ni maknanya tempat itu tempat yang kosong mungkin, tempat yang semak samun mungkin, ataupun tempat itu telah padat dengan benda-benda yang nak kena buang. Maka dimasuk, dicuci balik, nak diisi benda-benda elok. Kita merujuk kepada tajuk yang kita baca, iaitu 10 asbabu liinsyirahi sadr. 10 sebab, bukan 10 sebab, di antara 10 sebab kelapangan dada. Kita telah tengok nombor 1 sampai nombor 3. Petang ni kita cuba tengok yang keempat. Yang keempat. Kalau kita boleh ingat balik, nombor 1 adalah mentauhidkan Allah, iman pada Allah. Nombor 2, baik sangka kepada Allah. 3, ilmu. Kita belajar ilmu, duduk dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang berilmu, termasuk orang-orang salih. Sekarang ni yang keempat. Di antara kekuatan hati kita boleh menyebabkan berlakunya insyirah li sadr, berlakunya kelapangan dada. Yang keempat dikatakan berzikir kepada Allah dan berdoa pada Allah. Gabungan di antara zikrullah, zikir Allah dan doa pada Allah. Dua benda tu digabung, dia boleh mencipta kekuatan hati. Dia boleh mencipta kelapangan hati. Jantung jadi lapang, fikiran jadi luas. Luas fikiran, lapang dada. Dia berbeza dengan hilang masalah. Hilang masalah bab lain. Tapi kelapangan hati, kelapangan dada. Penulis menyatakan kepada kita, ikhwan, keresahan. Satu orang tu dia resah, dia mengalami ketak dada, kita kata ketak dada dia. Dia rasa macam ada air mata tapi nak turun tak boleh. Macam ada halangan, tersekat. Kesemua itu dapat diatasi. Dia kata dapat diatasi. Dengan apa? Dengan zikrullah, dengan berdoa pada Allah. Zikrullah bermakna kita zikir Allah, kita panggil Allah, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Kita zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kita zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita zikir.
Zikir itu bermakna kita memuji Allah, kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama yang maha agung, yang paling agung. Masa tu kita kecil, kita zikir nama yang paling kudus, paling suci, paling mulia. Ketika itu nama kita jadi rendah, kedudukan kita jadi rendah. Yang kita agungkan itu menjadi besar. Yang kita sebut nama dia itu zikr. Yang kita sebut nama dia, dia menjadi agung, dia menjadi besar, dia menjadi tinggi. Kita berulang-ulang kita sebut. Itu akan memberi kelapangan dada. Insyirah. Dia akan bagi satu insyirah, kelapangan dada li sadr. Itu Allah Ta'ala kata, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami melakukan syarah? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami bagi insyirah, suatu cahaya kelapangan dada kepada engkau Muhammad? Laka sadrak, laka sadrak, laka sadrak, bagi engkau dada engkau Muhammad. Alam nashrah, tidakkah Allah telah melapangkan? Alam nashrah, tidakkah kami telah melapangkan bagi engkau Muhammad dada engkau? Yang sebelum itu wa wada'na, apa yang Nabi tanggung? Tanggung bebanan yang cukup berat. Atas bau Nabi macam-macam masalah. Tapi dengan Allah turunkan zikrullah, Allah turunkan kalimah-kalimah yang Nabi boleh sebut. Termasuk dalam zikrullah itu adalah apa? Tilawatul Quran. Kita baca Quran. Maka termasuk dalam zikrullah itu apa? Kita berdoa. Kerana itu dalam nas, dalam sunnah ada doa-doa yang disebut dengan doa dalam kesulitan. Kita panggil dengan nama du'aul karb. Du'aul karb, doa kita dalam cemah, kita dalam susah, kita dalam gelisah. Sebab doa boleh merawat jiwa kita. Dan sebelum itu ikhwan, kita kena tahu bahawa orang yang berdoa dalam keadaan tak putus asa adalah orang yang kuat. Siapakah orang yang kuat? Siapakah orang yang tawaduk? Orang yang kuat adalah orang yang tak pernah putus asa dalam berdoa. Orang yang tawaduk adalah orang yang tak pernah menghentikan permohonan daripada Allah. Kerana orang yang tak meminta, Allah guna perkataan mereka orang yang sombong. Orang yang meninggalkan ibadat. Maka dalam riwayat Nabi kata doa itu adalah ibadat. Siapa meninggalkan doa, meninggalkan munajat daripada Allah, permohonan daripada Allah, pengaduan daripada Allah, rayuan daripada Allah, yang doa itu dia package dia apa dia? Package dia memuji Allah. Kita baca tahmid, puji Allah, sana, kita mengagung-agungkan Allah. Sebab Allah itu ahlus sana'i wal majdi. Allah itu ahlus sana'i wal majdi. Dia adalah ahli sana dan ahli majad, ahli majdi. Dia adalah ahli yang layak dipuji, layak diberi keagungan, diberi kebesaran. Maka dia sentiasalah dalam keadaan terpuji. Pasal itu dia dikatakan hamidun, majidun, innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau ya Allah hamid, engkau majid, engkau terpuji ya Allah. Engkau dalam keadaan tinggi, terpuji, dalam keadaan mulia, dalam keadaan agung, ya Allah. Maka orang yang sentiasa berdoa, bermakna jiwa dia kuat. Dia ada ruhi, dia ada quwat ruh. Dia ada kekuatan dalaman, kekuatan ruh. So, orang tu kalau dia tak berdoa, dia cuma ada kekuatan luar. Dia mungkin ada kekuatan fikiran, kekuatan rancangan, dia ada khitah. Dia ada susun langkah dia. Tapi dia tidak ada kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman inilah yang mengimbang jiwa manusia, ikhwan. Maka kita cuba tengok dalam riwayat. Sebagai contoh kita ambil, penulis bawa pada kita riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas kata, Nabi SAW pernah ditimpa susah.
Nabi pernah ditimpa keadaan cukup susah. Masa Nabi ditimpa dalam keadaan susah, lain daripada Nabi mesyuarat dengan sahabat, lain daripada Nabi cerita masalah daripada orang, Nabi buat yang ni. Mesyuarat satu bab, berkongsi masalah dengan orang satu bab, tapi selagi kita tidak mengadu dengan Tuhan, bermakna kita tidak adukan masalah kita itu kepada yang memberi masalah. Pasal itu, ini dinamakan sirrul masalah. Sirrul masalah, rahsia masalah di situ. Kita ada masalah, kita bawa diri kita kepada tempat lain. Kita jarang bawa kepada rahsia masalah. Di mana rahsia masalah kita? Kepada yang memberi masalah. Kita tahu kita ada masalah, kita tahu menyelesaikan masalah. Tapi kita jarang ada sirrul masalah, rahsia masalah. So, rahsia kita, siapakah yang menjadi punca masalah kita? Di manakah punca masalah itu datang? Sirrul masalah itu adalah Allah. Allah lah rahsia dalam masalah ni. Pasal itu kalau kita boleh selesai masalah, kita tak balik kepada yang bagi masalah. Kita tidak pergi mengadu pada yang bagi masalah. Bermakna kita kehilangan sesuatu yang penting. Abdullah bin Abbas kata Nabi ditimpa masalah, maka lahirlah du'aul karbi. Doa dalam susah. Nabi baca dalam susah dia. Nabi kata, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nabi ulang baca benda ni. Yang ni bukan meminta, ikhwan. Yang ni bacaan yang paling sesuai dibaca ketika susah sangat-sangat. Ini nama dia sirrul masalah. Kita pergi jumpa balik orang yang bagi masalah pada kita. Kita jumpa dia, kita puji dia. Kita minta dia selesai masalah kita. Maka sebesar-besar perkara yang Nabi hadapi, Ibn Abbas kata Nabi tak tinggal yang ni. Apa dia? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah, kita tahu makna dia. Al-azim. Allah Ta'ala itu Al-azim, yang maha agung, yang maha besar. Al-halim, yang maha penyantun. Yang maha santun. Allah santun. Yang maha penyantun, mempunyai budi pekerti yang tinggi. Maha penyantun. Halim, dalam kalimah halim, dia lebih tinggi daripada sabar. Sabar tu dah sabar. Halim, kelembutan dia tinggi. La ilaha illallahul azimul halim. Nabi ada masalah besar. Nabi kata, La ilaha illallahul azimul halim. Nabi ulang lagi perkataan, La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ambil masalah kita, ambil kedudukan Tuhan yang bagi pada kita masalah. Dia tu di mana kedudukan dia? Dia Rabbul Arshil Azim. Dia adalah pemilik. Dia adalah Tuan kepada arash yang sangat azim, yang sangat besar. So maknanya kalau kita nak minta dia selesai masalah kita masalah paling kecil. Sebab dia ada Arshul Azim. Besar mana arash Allah, ikhwan? Itu telah kita jumpa dalam kitab-kitab akidah. Ibarat orang kata ambil gelang, gelang tu letak atas talam, talam tu letak di padang yang besar. Gelang itu ibarat 7 petala langit dan bumi. Talam itu ibarat satu kursi Allah. Padang yang luas, itulah arash Allah. Dan Allah di atas arash. Kita tengok langit dan bumi ni besar. Tapi Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah ada satu makhluk nama kursi. Ibn Abbas kata Tuhan buat apa dengan kursi? Dia letak kedua kaki dia.
Besar mana kursi? Sebesar langit dan bumi. 7 petala langit dan bumi, 7 tu bercentum jadi satu. Sama dengan satu kursi Allah. Bermakna Allah ada makhluk. Yang makhluk itu tak ada kena mengena dengan langit dan bumi. Langit dan bumi duk terapung-rapung di atas dia. Nama dia kursi. Dan kursi sebesar itu masih kecil lagi berbanding arasy Allah. Dan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia di atas arasy. Bermakna dialah yang paling tinggi. Kalau kita ambil gelang tadi, sak langit dan bumi letak atas talam. Talam tu contoh kepada kursi. Talam letak atas padangnya luah. Padangnya luah itu contoh kepada arasy. Maka kita ambillah alam seluruh ini kalau dibanding dengan satu padang. Kalah padang. Jadi Allah summastawa 'alal 'arsy. Maka Nabi memuji Allah, la ilaha illallahu rabbul 'arsyil azim. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan Allah. Rabbul 'arsyil azim. Allah adalah pemilik kepada arasy yang sangat besar, yang sangat azim. Tak cukup tak tu, Nabi puji Allah lagi dalam susah dia. La ilaha illallah rabbus samawati. La ilaha illallahu rabbus samawati. Rabbus samawati. La ilaha illallah rabbus samawati. Allah adalah pemilik, penjadi kepada as-samawat, kepada langit yang berlapis-lapis ni. La ilaha illallah, Nabi puji Allah, wa rabbul ardi. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi. Allah, la ilaha illallah. Allah adalah Rabb kepada as-samawat. As-samawat baca dengan plural daripada sama. Langit berlapis-lapis. Wal ardi, dan bumi. Wa rabbul arsyil karim. Dan Allah adalah Rabb kepada arasy yang karim. Tadi disebut azim, arsyul azim. Sekarang disebut arsyul karim. Arasy Allah bukan sahaja besar, bahkan dia karim. Dia cantik, dia indah, dia mulia. Cukup indah arasy Allah. Cukup mulia, cukup cantik dan cukup besar. Satu tiang ke satu tiang tu, ada malaikat, ada 8 malaikat duk pikul arasy Allah. Satu tiang nak pergi ke satu tiang. Imam Qurtubi cerita dalam tafsir dia di bawah surah Sabbihisma rabbikal a'la. Allah buat satu malaikat. Taulah malaikat 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Dalam surah Fatir Allah kata, malaikat itu uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu ada malaikat 2 sayap. 2 balik kanan, 2 balik kiri. Ada 3 kanan, 3 kiri. Ada 4 kanan, 4 kiri. Ada yang Allah Ta'ala kata, yazidu fi khalqi ma yasha. Ya, kami tambah sayap lagi mengikut kehendak kami. Buat satu malaikat, bagi sayap pada dia, dia terbang. Daripada arasy, tiang arasy sini ke tiang arasy sana. Terbang. Buka ke semua sayap dia. Terbang, terbang, terbang. Imam Qurtubi kata 20 tahun. Tak sampai ke ujung sana. Tak sampai. Kalau malaikat duk terbang, duk terbang, duk terbang, duk terbang, cukup 20 tahun. Dia tak nampak lagi ujung tu tang mana. Sampai Allah kata stop. Bila Allah kata stop, Allah kata kepada malaikat sepatah. Allah kata, sabbihi. Allah kata, tasbihlah pada aku. Pujilah aku. Maka malaikat yang terbang 20 tahun tadi kata, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci dan maha tinggi engkau Tuhanku. Elok dia kata aja lagu tu, dibuka aja sayap dia, dia dah sampai ke tiang arasy sana. Tak sampai dengan kenderaan malaikat, tapi sampai dengan tasbih pada Allah.
Maka Allah pun menurun kepada Nabi di bumi. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu pada Allah. Kerana malaikat dah bertasbih di langit sana, kau bertasbihlah. Maka Nabi kata, jadikanlah bacaan ini, bacaan sabbihisma rabbikal a'la yang punya agung, punya tinggi ni, sehingga hajat malaikat, tugas malaikat terlaksana dengan tasbih ni. Nabi kata, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan yang cukup tinggi ini dalam sujud kamu. Maka bermula tarikh itu Nabi membaca dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. So malaikat daripada tiang sana, terbang ke tiang sana 20 tahun, pakai ke semua sayap, tak sampai. Tapi bila dia pakai yang ni nama dia sirrul masalah, rahsia masalah ni, dia pakai yang ni, dia sampai. Maka itulah yang telah menjadi tanda tanya pada kita, ikhwan. Tanda tanya apa dia? Berapa kali dalam hidup kita, kita telah baca Subhana rabbiyal a'la, dan berapakah masalah kita telah selesai? Kalau kita kata banyak dah saya baca, tapi masalah tak selesai, tak patut. Sebab malaikat telah ada satu masalah. Itu masalah malaikat lah. Dia nak terbang tak sampai ke arah itu. Allah ilhamkan kepada dia tasbih. Dia pun tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Dia sampai. Maka macam mana kita boleh tasbih tapi masalah kita tak selesai? Maka kerana itu, ikhwan, Nabi bila jadi saja masalah pada Nabi, Abdullah bin Abbas kata Nabi tak pernah tinggal bacaan ini. La ilaha illallah. Nabi baca la ilaha illallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ibn Abbas kata Nabi jadikan doa ini, bacaan ini sebagai bacaan al-karb. Doa ketika susahnya amat-amat susah. Setelah Nabi baca yang ni, Nabi minta pada Allah. Abdullah bin Abbas kata, aku tak melihat satu permintaan Nabi yang Tuhan tolak, melainkan semua Tuhan selesaikan. Karena itu, ikhwan, penulis kata, dalam bacaan ini dia akan bagi pada kita lapang dada, insyirah li sadr, lapang dada. Satu. Yang kedua, penulis nak menguatkan hujah dia lagi, dia bawa riwayat kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini di dalam Mustadrak Imam Ahmad, Al-Hakim. Az-Zahabi menyatakan kedudukan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi kalau dia mengalami satu keadaan dipanggil huzun. Huzun bermakna sedih. Sedih ni biasa memikirkan benda yang dah jadi. Bila Nabi berjumpa dengan sedih, Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok Nabi tak pernah tinggal bacaan ni. Dia mesti ulang. Selama sedih itu ada dalam diri dia, dia ulang. Sampai dia rasa lega. Apakah bacaan dia? Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi ulang. Nabi kata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Nabi ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Nabi ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Nabi ulang. Dia bukan masalah minta tolong, tapi dia masalahnya ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini nama dia sirrul masalah. Rahsia masalah ada di situ. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ikhwan, makna Ya Hayyu Ya Qayyum adalah Tuhan yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri. Nabi padukan dua sifat ini kerana setiap masalah dia akan buat kita tak mau hidup.
Dia akan buat kita hilang roh hidup. Dia akan buat kita tak boleh stand di atas kita punya mauqif, pendirian kita. Maka Nabi seru Allah kena dengan nama dia. Sebab kita dah tak boleh nak hidup dah dengan masalah. Dengan kesedihan dah tak boleh nak hidup dah. Maka Nabi kata, Ya Hayyu. Macam bahasa kita lah kata, Ya Allah, aku dah nak mati sangat dah. Tapi hang tak mati, Ya Allah. Kerana hang tak mati, hang sajalah boleh bagi pada aku hidup. Ya Hayyu. Wahai Tuhan yang maha hidup. Ya Qayyum. Tuhan yang berdiri dengan sendiri. Tuhan itu kesemuanya qama binafsihi. Dia berdiri dengan diri dia sendiri. Dia tak menumpang siapa-siapa. Makhluk dia yang tumpang dia. Kita bila dah ada masalah, kita nak kena tumpang orang. Semangat orang, pandangan orang, pertolongan orang. Allah dah. Allah dah. Maka birahmatika, dengan rahmat engkau, kasih sayang engkau, astaghithu. Astaghith. Kau tolonglah aku, Ya Allah. Kau tolonglah aku. Allah itu Al-Mughith, Maha tolong. Al-Mughith bermakna dia tolong kita dalam keadaan yang semua tangan kata tak boleh tolong. Kesemua tangan kata tak nampak nak tolong macam mana. Dia Al-Mughith. Kita kata, Ya Mughith. Tuhan yang tolong orang ketika semua orang tak boleh tolong. Ya Mughith. Birahmatika astaghith. Dengan rahmat engkau, kau tolonglah aku, Ya Allah. Maka kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak tengok Nabi kalau dia sedih, melainkan diulang bacaan ini sebanyak-banyaknya. Sehinggalah dia kata, kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak nampak malaikat Nabi baca doa ni, malaikat Allah akan selesaikan masalah Nabi. Bukan saja Abdullah bin Mas'ud, ada juga riwayat daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah juga bercerita benda yang sama dalam riwayat Abi Daud dan Ibnu Hibban, juga dengan hadis yang sahih. Abi Bakrah kata apa? Dia kata, da'watul makrum. Da'watul makrum. Aku tengok Nabi ni kalau dia susah, kadang-kadang dia ulang yang ni, berulang-ulang. Itu dipanggil da'wat. Doa, ucapan-ucapan Nabi ketika berlaku makruh, berlaku susah, berlaku kesulitan. Dia suka ulang benda ni. Tadi Abdullah bin Mas'ud, yang ni pula yang dengar adalah Abi Bakrah. Abi Bakrah dengar. Dia kata, aku dengar Nabi ulang. Nabi kata, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Ataupun dalam riwayat Nasa'i dengan bacaan yang lain, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini dalam riwayat Abi Daud dan Ibnu Hibban, kata Abi Bakrah, Nabi ulang ni. Dalam riwayat Nasa'i daripada Anas bin Malik, yang ni daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah kata bila Nabi susah, Nabi kata Allahumma, Nabi kata Ya Allah, rahmataka arju. Rahmat engkau lah yang aku harapkan, Ya Allah. Rahmat engkau lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah Ya Allah takilni. Fala takilni ila nafsi. Janganlah Ya Allah kau wakilkan, kau letak ke semua masalah itu ila nafsi, ke atas diri aku. Jangan ambil aku seorang-seorang dalam masalah ni. Tarfata ain. Dan jangan biar aku Ya Allah walaupun sekelip mata. Tarfah, pejam buka balik. Tarfah ain, pejam buka balik. Macam Nabi Sulaiman tanya dekat jin, macam mana nak bawa singgah sana Balkis mai? Jin kata, sebelum baginda Sulaiman bangkit, duduk balik dah sampai. Itu dah kira cepat. Dia bangkit. Alladzina utul ilm. Zaman Sulaiman ada satu orang yang diberi ilmu. Sulaiman tanya dekat dia, hang boleh bawa? Kata boleh bawa. Laju mana? Laju dia tarfata ain.
Bagi dah tutup mata, buka. Telah ada arash kerajaan Balqis depan tuanku. Cepatnya mata buka. Walaupun secepat tu, ya Allah, jangan biar aku tanggung masalah aku seorang-seorang. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perelokkanlah bagi aku sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Sya'ni bermakna semua urusan. Urusannya pakai fikiran, pakai perasaan, nak kena fikir, nak kena cari tak mana nak selesai, macam mana nak buat, pening kepala, sya'n. Kesemua urusan yang membabitkan ruh dan jasad kita. Aslih li sya'ni kullahu. Kau islahkanlah, kau baikkanlah keseluruhannya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan engkau, ya Allah. Kata Abi Bakrah, aku tengok Nabi ulang doa ni, Nabi ulang dengan air mata dia turun, dia tak berganjak ke mana, dia ulang sampai Allah Ta'ala cabut masalah dia. Sampai Allah Ta'ala hilangkan dia punya duka cita dia, sedih dia. Jadi penulis nak abang apa, ikhwan? Penulis nak bagi tahu pada kita, daripada 10 perkara yang boleh menyebabkan apa? Menyebabkan berlakunya insyirah li sadri, kelapangan dada, maka yang keempat itu jatuh doa dan zikir. Tapi ini, ikhwan, ini doa dan zikir ini, dia perkara yang berkaitan dengan, kita panggil apa? Kita panggil kharij lil adah. Kharij lil adah. Maksud dia apa? Dia keluar daripada adat. Kita susah kita berzikir, kita susah kita baca doa, dia benda yang kharij lil adah, kharijul adah. Dia bukan benda beradat. Maksudnya bila kita susah, kita ada masalah, benda yang adatnya ialah fikir dan selesaikan. Itu adat dia. Cari jalan keluar. So, bila ada masalah, berdoa, zikir, dia tak masuk. Dia tak masuk dengan sifat masalah. Sifat masalah bila ada kena fikir macam mana nak cari jalan. Kerana dia benda yang keluar daripada aturan adat. Maka kerana itu dikatakan bahawa orang yang memasukkan dalam cara dia selesaikan masalah dia cara beradat, itu adalah orang yang sangat sempurna. Sebab dia cuba berusaha dengan benda yang keluar daripada adat. Dan terbukti benda yang keluar daripada adat itu bukan adat, dia adalah syariat. Dia lebih tinggi daripada adat. Adat, kita cucu api dia panas. Adat. Itu adat lah, kita cucu api dia panas. Benda panas dia boleh membakar. Kita sentuh garam, dia masin. Kita sentuh gula, dia manas. Itu adat. Tapi benda lebih tinggi daripada adat ialah iradah. Iradah Allah lebih tinggi daripada adat. Kerana itu adat Nabi Ibrahim masuk dalam api, dia mati. Itu adat. Memang sepatutnya begitu. Pasal itu Namrud cari api bakar Ibrahim sebab nak bagi mati. Nak bagi mati cara seksa. Tapi iradah Tuhan lebih tinggi daripada adat. Sebab Allah pencipta adat. Maka ketika Ibrahim berurusan dengan benda yang keluar daripada adat, maka Allah pun berurusan dengan benda yang keluar daripada adat. Maka berlakulah apa yang diceritakan dalam dalam surah Al-Anbiya itu. Allah kata, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dahsyat, ikhwan. Nanti dalam perbahasan akidah ini, kita boleh tengok macam mana ayat ini dibahas oleh ulama. Sehingga kan ulama akidah berbincang. Perkataan ya nar ini, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Adakah api itu, api yang diseru oleh Allah itu, api itu dianggap sebagai orang Islam? Kerana dia telah mengorbankan adat diri dia tak bakar. Allah kata, kuni bardan ya nar. Bila Allah panggil dia balik sama macam Allah panggil Ibrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Allah kata, Islam kamu Ibrahim. Ibrahim kata, aku Islam. Maka Allah kata, api kau tunduk pada aku. Jangan bakar Ibrahim, api tunduk. Adakah api itu telah jadi Islam? Dahsyat, ikhwan, ayat itu dibahas oleh para ulama akidah. Untuk menunjukkan pada kita, ikhwan, zikir doa dia keluar adat.
Kalau ada orang, dia selesai masalah dia tak guna zikir, tak guna doa, betul lah. Orang guna pemikiran, guna usaha, betul. Tetapi dia adalah satu orang yang tidak bergantung dengan syariat. Sebab Allah menurunkan adat, Allah menurunkan syariat, dan kedudukan syariat lebih tinggi daripada adat. Maka kita disuruh kembali pada syariat, kembali pada takwa. Takwa mengeluarkan masalah, memberi rezeki pada kita. Untuk dapat rezeki tak mesti bertakwa. Tapi dengan takwa, kita keluar daripada adat, kita menjadi orang yang mulia. Kerana itu ikhwan, untuk mengamalkan semua ini memerlukan kekuatan ruhi, kekuatan dalaman. Dan kita akan dapat ketenangan. Sebab bila kita pakai otak, kita pakai fikiran, kita minta tolong orang, satu benda pasti jadi pada kita. Kita akan letih. Kita letih sangat-sangat. Tapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita tak letih, kita lega. Sebab kita boleh curah semua. Semua dah tercurah pada Allah. Semua dah kita luah pada Allah. Macam dalam doanya ringkas ni, tak minta apa pun pada Allah. Cuma minta rahmataka arju. Rahmat engkau yang aku minta. Aslih li sya'ni kullah. Tolonglah perelok semua urusan aku. Tak habaq apa ada satu-satu, tak habaq. Aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Ikhwan, masih banyak lagi contoh-contohnya penulis bawa dalam buku kecil ini. Beberapa doa yang lain yang mujarab lagi. InsyaAllah kita kongsikan lagi ikhwan. Semoga kita boleh membawa diri kita kepada insyirah li sadri, kepada kelapangan dada. InsyaAllah ikhwan, panjang umur kita jumpa lagi pada waktu berbuka yang lain. Semoga Allah berkati kita. Kita menghampiri waktu-waktu mustajab doa insyaAllah ikhwan. Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, bila kita nak buka puasa, kita satgi orang bang, dalam beberapa minit lagi orang bang, dia kata kita ada kalimah terakhir untuk ucap kepada Tuhan, yang masa tu bila orang bang bermakna hukum puasa terangkat. Kita bukanlah saim, kita dah bukan orang puasa dah, kita orang puasa tadi siang. Jadi Allah sayang dengan orang yang puasa. Bila orang bang saja, Allah nak bagi balasan pada orang yang puasa. Dia kata, kita ada kalimah terakhir nak ucap sebagai orang yang puasa. Dia kata, pilihlah satu kalimah ucap di ujung sebelum orang bang. Pilihlah apa saja kita nak ucap. Nak kata Allahumma gfirli ke, nak kata bagi rezeki ke, nak kata bagi sihat ke. Pilih satu kalimah sebelum bang tu berlaku, kita akan terangkat sebagai as-saim. Kita pilihlah kalimah apa kita nak Allah angkat ketika itu. InsyaAllah ikhwan, semoga diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.